بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu untuk meneruskan kembali kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang disusul oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah taala. Sebuah kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang memuatkan 12 bab, 12 perbahasan yang berkaitan tentang ilmu tauhid yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Semoga dengan itu agar dia memiliki pemahaman, gambaran yang ditasawur tentang akidah yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia berjalan dengannya, dan dia mengajak manusia kepadanya, dan dia mati di atasnya. Kerana itu adalah merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tauhid inilah seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam Allah utuskan di atas muka bumi ini, untuk mengajak mereka agar menunaikan hak Allah Taala sebagai seorang hamba. Ya, sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang memerihalkan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau, yakni Nabi SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan aku, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 25. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan, masih berada pada bab yang ke-11 yang bertajuk aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan. Bab yang paling luas, paling panjang dalam perbahasannya terkait apa sajakah dia aktiviti, perbuatan ataupun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang menatijahkan tauhid, atau lawannya iaitu menatijahkan syirik apabila dilakukan sesuai dengan aturan atau menyelisihi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki aktiviti yang ke-11, iaitu meramal hal ghaib, muka surat 332. Sebelum ini, iaitu pada aktiviti yang ke-10, iaitu terkait tentang ruqyah, yakni jampi-jampi. Baik, sekarang kita lihat penjelasan Syekh rahimahullah terkait tentang aktiviti ataupun amalan yang ke-11, meramal hal ghaib, muka surat 332.
Ya, meramal ini adalah maksudnya iaitu dugaan, telahan atau tekaan, iaitu sesuatu yang belum berlaku. Ya, sesuatu perkara yang belum berlaku. Ya, dalam bahasa Inggeris dia panggil predictions ataupun forecast. Ya, sesuatu yang belum lagi berlaku. Hal yang ghaib pula adalah membawa maksud sesuatu yang tak dapat ditangkap oleh panca indera dan juga akal. Ya, sebab tak kelihatan, tak nampak, tak boleh dirasai, tak merasai, tak dia tidak hadir secara kasat mata, boleh ditangkap oleh mata kita, naked by our naked eyes. Ya, namun hal ghaib ini hanya dapat diketahui menerusi perantaraan wahyu, ya, yang Allah khabarkan dan Nabi SAW sampaikan. Seperti apa contoh? Seperti iman kepada Allah Ta'ala, ya, para malaikat, ya, alam para malaikat, ya, seperti ya, peristiwa hari kiamat, alam barzakh, hari kebangkitan, syurga, neraka, tentang diri kita iaitu berkaitan dengan ruh, perkara yang ghaib, ya, tak dapat dilihat, kita tak tahu bagaimana keberadaan ruh itu, ya, tentang syaitan, jin, ya, tentang kematian juga perkara ghaib. Kita tidak mengetahui bila kita mati, bagaimana kita mati dan di mana kita mati. Ya, tentang azab kubur, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, sedang berlaku dan akan berlaku, ya, dan banyak lagi perkara-perkara yang terkait tentang perkara tersebut. Jadi ini adalah hal yang ghaib. Baik, kita lihat apa kata Syekh rahimahullah dalam bab ini. Diriwayatkan daripada Hayyan Ibnul Ala dari Qatan, ya, Qatan bin Qabisah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahawa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah, tarqu atau tarqu dan tiarah semuanya termasuk al-jibt, iaitu seruan syaitan. Mengenai makna dari hadis ini, Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala menjelaskan bahawa al-iyafah adalah meramal nasib baik, meramal nasib, tenung nasib atau sial dengan cara melepaskan burung. Jadi kaedah untuk mengetahui, ya, nasib seseorang, sama ada nasibnya baik atau tidak, dengan berperantara atau dengan menggunakan kaedah melepaskan burung. Jika burung itu terbang ke arah kiri, maka bertanda nasib buruk. Dan jika terbang ke arah kanan, bertanda nasib baik. Ini kaedah, ya, meramal nasib, iaitu al-iyafah. Yang kedua adalah iaitu tarqu. At-tarqu adalah meramal nasib dengan cara membuat garisan di atas tanah. Buat garisan di atas tanah. Adapun at-tiyarah adalah meramal nasib, ya, meramal nasib buruk melalui sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Seperti menganggap sial pada waktu-waktu tertentu. Ini adalah 3 cara, ya, amalan jahiliah, dan berlaku sampai ke hari ini pada sesetengah kaum, pada sesetengah orang di pelbagai tempat di dunia, iaitu mempercayai tentang perkara-perkara yang belum berlaku, perkara ghaib yang diramal, predictions, ya, diprediksi oleh seseorang yang berprofession dalam bidang tersebut, dan manusia datang kepadanya dan bertanya kepadanya. Baik. Sedangkan al-jibtu adalah bisikan syaitan. Maknanya adalah wahyu dari syaitan, informasi daripada syaitan, ya. Padahal tidak ragu lagi bahawa sesiapa saja yang menetapkan urusannya berdasarkan wahyu bisikan daripada syaitan, maka ia jatuh pada salah satu jenis kekufuran.
kekufuran, kerana ia terkait tentang perkara ghaib. Perkara ghaib ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Dan perkara ghaib yang datang melalui perantaraan wahyu, maka ia adalah perkara yang wajib diimani oleh setiap orang-orang yang mengaku Muslim. Di awal surah Al-Baqarah lagi Allah telah menjelaskan hal ini. Setelah Allah berfirman di ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka datang ayat ketiga, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu siapa orang beriman itu? Iaitu yang beriman kepada perkara yang ghaib, bil ghaib, mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya. Jadi yang dikurniakan kepada mereka. Jadi ini adalah kewajipan. Namun ada aturan, ada kaedah, ada panduan dalam berinteraksi dengan perkara-perkara ghaib, yang mana telah dinyatakan perkara ghaib itu adalah tak dapat sekali ditangkap dengan panca indera dan akal. Ia hanya dapat ditangkap dengan keimanan melalui pemberitaan yang datang daripada wahyu. Baik, seterusnya, macam-macam berita ghaib, jenis-jenisnya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, perkara ghaib adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Dan perkara ghaib ini ada dua jenis. Yang pertama, perkara ghaib yang sudah terjadi. Yang kedua, perkara ghaib yang belum terjadi. Dan sebenarnya ada satu lagi, iaitu perkara ghaib yang sedang terjadi. Jadi terbagi pada tiga kategori. Satu, perkara ghaib masa lampau, ghaib yang telah berlalu. Yang kedua, ghaib masa kini, dan ghaib masa depan yang belum berlaku. Ketiga-tiga ini berada di bawah pengetahuan Allah Ta'ala semuanya. Dan ada yang telah Allah khabarkan, iaitu ghaib masa lalu, ghaib masa kini, dan ghaib masa depan, yang dijelaskan menerusi perantaraan wahyu. Contoh, kita ambil satu kes tentang kisah-kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim. Sama ada kisah-kisah itu terkait tentang kisah tentang para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam dari sisi penciptaannya bersama dengan Hawa alaihissalam, dan apa yang berlaku di dalam syurga, dan kemudian seterusnya diturunkan ke bumi. Itu kisah pertama, kisah ghaib tentang manusia yang pertama alaihi wassalam. Kemudian datanglah kisah-kisah seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, menerusi Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya kisah masa lalu, iaitu kisah ghaib masa lalu yang Nabi SAW dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW tidak pernah mengetahui seluruh kisah-kisah itu, kecuali setelah Allah wahyukan pada Nabi SAW, sebagaimana yang dipaparkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Contoh dalam surah Hud ayat 49, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah ghaib masa lalu ini. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, ila akhiril ayat. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang kami wahyukan kepada engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Tidak pula kaummu sebelum ini. Banyak kisah-kisah itu. Itu kisah yang telah berlalu tentang para anbiya alaihissalatu wassalam. Begitu juga kisah tentang satu kaum, tentang individu, contoh sekumpulan manusia seperti pemuda Ashabul Kahfi, pemilik dua kebun, dan berbagai lagi. Kisah Bani Israel. Kemudian kisah yang Allah sampaikan tentang kisah ghaib masa kini, seperti alam ghaib, yang memiliki aturannya yang tersendiri.
Contoh syurga dan neraka telah pun tercipta, dan penghuninya dan pelbagai lagi. Ya, alam malaikat dulu, sekarang dan akan datang. Ya, dan begitulah yang terkait tentang alam yang telah wujud. Ya. Ghaib masa depan, ya, seperti kisah-kisah khusus terkait tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang telah berlaku, ya, tanda kiamat yang sedang berlaku, tanda kiamat yang telah berlaku dan berterusan berlaku, dan tanda kiamat yang belum berlaku. Jadi banyak lagi kisah-kisah itu. Baik. Adapun perkara, kata Syekh rahimahullah, perkara ghaib yang sudah terjadi itu bersifat nisbi, yakni relatif. Boleh jadi ada orang yang mengetahuinya sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Ni ada yang diketahui oleh orang tertentu, ada yang tidak diketahui oleh orang lain. Adapun perkara yang belum terjadi, maka tidak ada yang mampu mengetahuinya melainkan Allah Azza wa Jalla dan sebahagian Rasul yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Siapa saja yang mengaku mengetahui perkara ini, maka ia telah kafir. Dia mengaku-ngaku dia tahu perkara ghaib, padahal dia adalah pendusta. Ya, kenapa hukumnya seperti itu? Kerana dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang ghaib. Baik, itu sebabnya, ilahnya di situ. Kerana perkara ghaib ini hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Sebab ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Tu. Ia mendustakan Allah dan Rasulnya. Kerana Allah memaklumkan perkara ghaib ni hanya dia saja yang mengetahuinya. Tiba-tiba ada makhluk datang mengaku bahawa dia juga mengetahuinya. Tidakkah ini menyaingi Allah Ta'ala dan mendustakan perkhabaran daripada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, dan mereka itu tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Jadi Allah menyatakan bahawa tidak ada pun satu pun di kalangan makhluk ciptaan Allah Ta'ala ini, ya khususnya manusia lah, yang sering mengaku-ngaku di antara mereka itu mengetahui perkara ghaib, ya kecuali Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ya. Dan mereka pun tak tahu bila mereka akan dibangkitkan. Jangankan tentang alam lain ini, diri mereka itu sendiri pun mereka tidak mengetahui bila akan dibangkitkan. Jangankan bila akan dibangkitkan, bila mati pun mereka tidak mengetahui. Tiba-tiba mereka mengaku mengetahui perkara itu dan perkara ini, ya, perkara ghaib. Itu semua adalah bentuk mengaku-ngaku, sama ada daripada hawa nafsu mereka sendiri atau daripada tipu daya syaitan dan jin. Baik. Dan apabila Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberitakan kepada orang banyak bahawa tiada seorang pun di langit dan di bumi ini yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, maka siapa saja yang mengaku mengetahui perkara ghaib, bermakna dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya dalam berita ini. Jadi ini kaedah penting. Jangan ada sesiapa yang berani mengaku-ngaku bahawa dia mengetahui perkara yang ghaib. Jangan sesekali. Baik. Kaedah-kaedah tentang hal ghaib dan ramalan. Hal ghaib dan ramalan. Sebab perkara ghaib ni dan ramalan ni dia sentiasa berjalan beriringan, kerana ada manusia yang ikut masuk campur tangan dalam urusan ini. Ya, sebagaimana kita tahu tukang-tukang sihir itu, ya, dukun, bomoh dan sebagainya, ada saja daripada mereka, ya, mendatangkan pelbagai, ya, telahan ramalan-ramalan tentang perkara-perkara tertentu, sama ada yang telah berlaku atau yang sedang atau akan. Padahal semuanya itu adalah, ya, pendustaan. Mengenai perkara-perkara ghaib, iaitu sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Ya, indera manusia ni deria mata, deria telinga, hidung, rasa dan sebagainya. Ya, akalnya. Terdapat beberapa kaedah dalam memahaminya sebagai berikut. Yang pertama,
Ya, pada asalnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui berita-berita ghaib. Memanglah mutlak ni wajib diimani. Hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Ya. Kerana Allah dia adalah Al-Khaliq, dia adalah Al-Malik, dia adalah Al-Mudabbir. Allah yang menciptakan seluruh ciptaannya ini. Jadi Allah Taala dia Maha mengetahui tentang ciptaannya. Dan kita termasuk salah satu daripada sekian banyak ciptaan Allah Ta'ala yang tak terhitung itu. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dialah yang menurunkan hujan dan yang mengetahui kejadian di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, yakni dengan pasti, apa yang akan dikerjakannya esok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi sebelah manakah ia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Ya, surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 34. Jadi daripada sini Allah membuat penjelasan, peringatan, pengisytiharan, pemakluman di antara perkara-perkara ghaib yang hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Pertama tentang kiamat. Kenapa Allah nyatakan seperti ini? Sebab akan datang nanti manusia-manusia penipu yang mendakwa-dakwi dia tahu bila hari kiamat. Bahkan berani pula dia menetapkan tarikh dan tahun hari kiamat itu bila berlaku. Ya, dengan mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian dia buat huraian-huraian berdasarkan akal dan hawa nafsu. Ada tak orang seperti itu? Ada. Di zaman kita ini. Ya, banyak video-videonya, ceramah-ceramahnya. Ya, berani dia. Oh, hari kiamat dah dekat, tak lama lagi. Berbaki 50 tahun saja. Dan berbagai lagi dakwaan-dakwaan mereka. Ya. Kemudian Allah nyatakan juga tentang terhadap diri setiap kita ini. Apa yang kita nak buat esok pun kita tidak ketahui. Jangankan esok, dengan hari nanti. Ya, hari ini pun kita tak pasti apa yang kita nak buat. Tak tahu lagi sama ada apa yang kita nak perbuat itu diperbuat atau tidak. Ya, tentang kematian juga. Tiada siapa yang mengetahui bila dia mati. Ada orang yang mengaku-ngaku dia tahu bila dia nak mati. Ya. Tapi itu semuanya adalah dakwaan-dakwaan. Kerana kematian itu bukan di tangannya. Dia adalah di tangan Allah Ta'ala. Dan berbetulan dia betul dengan apa yang dia sebut. Tapi itu bukan bukti dia mengetahui perkara ghaib. Ya. Dari dua sisi. Pertama, barangkali dia dapat maklumat daripada syaitan atau menerusi firasat. Itu pun bukanlah sering kali berlaku. Itu contoh. Allah Ta'ala juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci-kunci perkara ghaib ada padanya. Tidak ada yang tahu selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada guguran sehelai daun pun yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam gelapnya bumi. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semuanya ada dalam kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Ya, jadi Allah menegaskan bahawa segala perkara ghaib tidak diketahui melainkan hanya Allah Ta'ala. Apa saja yang berlaku di alam ini, di daratan, di lautan, yang nampak, yang tak nampak, semua tu di bawah ilmu Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala bagi contoh, sehelai daun yang gugur pun Allah Ta'ala mengetahui. Makhluk, ya, jangankan sehelai gugur, sehelai daun yang gugur di depan rumahnya yang tak dapat dia ketahui. Ya, rambut dia yang gugur pun dia tak sedar berapa helai. Begitulah lemahnya manusia. Tiba-tiba ada di antaranya mengakui dia tahu perkara ghaib. Dia meramal. Sekarang banyak tukang-tukang ramal.
Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat 65. Jadi tegas ayat-ayat ini untuk membantah orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara-perkara ghaib, perkara akan datang. Ya. Yang kedua, pada asalnya seluruh makhluk tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang ghaib, termasuk juga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia mengetahui yang ghaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang dia redai. Sungguh dia mengadakan penjaga-penjaga, yakni para malaikat, di depan dan di belakangnya. Surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat 26 hingga 27. Jadi kaedah ini merupakan kaedah yang hendaknya difahami dengan benar dan dipraktikkan di lapangan. Kerana ada orang mengatakan, ya, yang gulu terhadap Nabi SAW, khususnya mengatakan Nabi SAW itu mengetahui perkara ghaib, segala rahsia yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya, padahal kenyataannya Nabi SAW tidak mengetahui semuanya itu, kecuali apa yang telah Allah Ta'ala, ya, nyatakan kepada Nabi SAW. Dipahami? Nabi SAW tidak sesekali mengetahui perkara ghaib, ya, kecuali apa yang telah diwahyukan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang telah kita sebut tadi dalam surah Hud ayat 49. Ya, bahkan di ayat-ayat lain Allah nyatakan, ya, berita-berita ghaib yang Allah wahyukan pada Nabi SAW itu, ya, adalah berita, sebahagian daripada berita yang disampaikan, diberitahu. Banyak lagi yang Nabi SAW tidak diketahui dan dijelaskan, padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Ya, Nabi SAW tidak hadir pada zaman tersebut, tidak berada bersama mereka, tidak melihat, tidak berbicara, tidak mengalami, tidak menjadi saksi dan sebagainya. Ya, semua itu adalah daripada perkhabaran Allah Ta'ala. Dengan itu Nabi SAW pun dapat mengetahui, dapat ilmu tentang hal tersebut. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui dari dirinya sendiri, dari poketnya sendiri, tidak sekali-kali. Jadi ini adalah ucapan yang melampaui batasan, gulu. Ya, kerana Al-Quran menafikan perkara tersebut. Ya, sebab itu, ya, perkara ini hendaklah ditolak dan dibuang daripada mana-mana kitab-kitab atau buku-buku yang menyatakan bahawa Nabi SAW mengetahui perkara ghaib, sehingga apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, sehingga apa yang berlaku di dalam dunia ini sampai hari kiamat, itu adalah ucapan yang batil. Kerana, ya, hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Ya, hatta malaikat yang paling dekat, ya, hatta, ya, Rasul yang paling dekat, atau sesiapa saja, semuanya tidak mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Yang ketiga kaedahnya, Allah Ta'ala hanya memberikan pengetahuan atas beberapa berita ghaib kepada Rasul utusannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, atas kehendak Allah, maka Allah khabarkan. Ada yang tidak diketahui, betul kan? Perkara ghaib. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha' fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim." Allah tidak akan menampakkan kepadamu hal-hal yang ghaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, niscaya kamu mendapat pahala yang besar. Surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 179. Allah Ta'ala juga berfirman, "Walaqad
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya, yakni bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 5. Jadi ya, prinsip atau kaedah yang ketiga tentang hal ghaib, ya, hanya sebahagian saja yang bagi tahu, diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Rasul pilihannya sesuai dengan kehendaknya. Contoh, ya, Allah memberikan makluman tentang perkara-perkara ghaib masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Ya, tentunya berbeza-beza di antara setiap Rasul itu, betul kan? Yang paling banyak dapat informasi tentang hal ghaib ni siapa? Tentunya Nabi SAW. Sebab Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir, Rasul penutup. Jadi Allah khabarkan tentang seluruh kisah-kisah 25 orang Rasul, 24 ya, kisah Rasul itu. Jadi banyak maklumat yang Nabi SAW dapat tentang kisah Rasul-Rasul yang telah berlalu. Begitu juga tentang umat-umat yang telah berlalu. Dan hal-hal yang terkait tentang perkara ghaibiat, tentang hari kiamat, tentang syurga, tentang neraka, sangat terperinci Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Dan itu adalah bentuk pemuliaan kepada kita sebagai umat, ya, akhir zaman juga dapat mengetahuinya. Allah Ta'ala juga berfirman, keempat, kaedah yang keempat, ramalan bererti gambaran manusia atas perkara ghaib yang akan terjadi di masa akan datang. Ramalan ini terbagi menjadi 3. Iaitu pertama, ramalan yang berasal dari wahyu, yakni Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Cuma ini istilah bahasa, ya, istilah bahasa. Kalau Al-Quran dan hadis tu dia bukan ramalan, dia itu perkara pasti, betul kan? Perkara pasti. Tepat ramalan ni dari sisi bahasa. Kalau dari segi istilah, ya, maka tidak digunakan ramalan. Sebab apa yang disebut oleh Al-Quran tentang perkara akan datang, itu perkara pasti berlaku. Dia bukan dugaan, dia bukan telahan, dia bukan tekaan, dia bukan prediction, dia bukan forecast. Baik, itu kena faham. Yang kedua, ramalan yang berasal daripada ilmu pengetahuan ilmiah. Ini berdasarkan pengetahuan ilmiah. Macam mana tu? Menerusi ilmu, contohnya ilmu pengiraan, matematik. Contoh ilmu falak, ya, ilmu yang terkait tentang astronomi. Bukan astrologi, astronomi. Kalau astrologi itu dia tak ilmiah, dia berdasarkan dugaan-dugaan, telahan. Itu dia ramalan. Dia ramalan yang tak berdasarkan fakta, uji cuba atau uji kaji. Yang ketiga, ramalan yang berasal daripada jin atau tanpa dasar ilmiah. Jin yang bagi informasi, betul atau tidak, ya, tak dapat dibuktikan. Dan banyak daripada ramalan jin itu adalah tipu daya semata-mata. Baik, yang kelima, meramalkan kejadian yang akan datang secara ilmiah berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan dan sesuai sunnatullah adalah dibolehkan. Bahkan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi umat manusia. Apa contoh ramalan tu? Contohnya ramalan cuaca. Ramalan cuaca ni berdasarkan pergerakan angin, pergerakan bulan, ya, pasang surut laut. Maka dari situ berdasarkan historical data yang sudah dapat dibuktikan, dapat diandalkan. Ya, ramalan terjadinya gempa, gempa bumi. Ya, dengan kajian iaitu tentang ilmu tektonik, seismik, ilmu berkaitan dengan pergerakan bumi. Contohnya, ya, bumi ini menurut kajian sains ada arus aliran dia, pergerakan dia berapa, ya, per saat dan sebagainya. Jadi dengan jangkaan dan kiraan dapat diandaikan, dapat diagak bagaimana akan berlaku tentang gempa bumi. Apatah lagi negara-negara yang memang duduk di atas garis gempa bumi dan juga gunung berapi, ya, contoh. Terjadinya gunung meletus, gunung berapi dan semacamnya. Ya.
sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang memang kerap sekali menghadapi iaitu musibah, diuji dari segi dipanggil malapetaka. Malapetaka ataupun dipanggil apa? Apa dipanggil tu? Bukan, gempa bumi apa semua tu dipanggil apa? Satu terminologi digunakan, gempa bumi, gunung berapi dan bagai-bagai tu, tsunami. Ya, bukan fenomena alam, dia ada satu istilah untuk itu. Ya, tu. Jadi ini adalah perkara yang terbuka untuk dibuat kajian kerana ia melibatkan ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam, ilmu geografi, ilmu yang terkait tentang tsunami dan sebagainya. Maka ini boleh dipetakan berdasarkan trend yang telah berlaku dan juga pergerakan-pergerakan yang dapat dibuat kalkulasi atau perkiraan. Tu. Maknanya ada kebarangkalian di situ. Ada perkara yang sunatullah yang memang Allah dah atur. Contohnya, contoh musim hujan umpamanya. Kita tahu negara-negara yang berada di garisan khatulistiwa, contoh macam Malaysia sudah menunjukkan trend mengikut aturannya berdasarkan maklumat 100 tahun. Konsisten. Hujan tu sentiasa lebat, taburannya tinggi, bahkan boleh menghasilkan banjir pada bulan-bulan tertentu dan di lokaliti tertentu, negeri-negeri tertentu. Tapi fakta ini boleh berubah tak? Berubah apabila parameternya berubah. Itu belajar rumus, formula, hipotesis. Kalau dulu dia konsisten sebab apa? Sebab alam ini masih lagi tidak terusik. Tidak ada berlakunya pembalakan yang melanggar aturan. Tidak ada berlakunya pencemaran, pembangunan dan sebagainya. Maka ketika itu konstan dia. Dapat dibuat prediction dan biasa akan berlaku hujan itu sekian-sekian. Tapi apabila berubah parameternya itu, hutan mula ditebang, hilang kawasan kadahan hujan, berlakunya erosion, hakisan, sungai yang asalnya dalam jadi cetek, dan berlaku banyaknya tersumbat ke sana kemari, drainage system yang rosak dan sebagainya lah, terganggu. Maka ketika itu berlakulah ekosistem berubah. Maka parameternya berubah, maka berlakulah hujan yang tidak menentu. Diramalkan hujan, banjir, tapi tak berlaku. Cuma ia sebagai probability, kebarangkalian. Untuk meyakinkan, mentakyinkan, itu tidak berlaku. Cuma sebagai bentuk persiapan, precaution, berhati-hati. Tu untuk kita buat tindakan awal. Buat persiapan, dijangka banjir, maka persiapan dibuat lebih awal supaya kalau berlaku, maka dapatlah diminimumkan kesan-kesan kerosakan dan sebagainya. Yang keenam, mempercayai ramalan yang berasal daripada jin atau tanpa dasar ilmiah, hukumnya haram dan syirik. Bahkan dapat jatuh kepada kekufuran kerana meyakini ada yang mengetahui perkara ghaib selain Allah Ta'ala. Contohnya seperti ramalan dukun, zodiak, bintang-bintang tu, zodiak, bintang, horoskop dan semacamnya. Ini semuanya adalah perkara yang diharamkan, yang boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi ada 6 kaedah ketika mana kita berinteraksi dengan urusan ghaib dan juga ramalan. Ada ramalan yang dilarang, ada ramalan yang dibenarkan. Baik. Bahagian terakhir perbahasan tentang meramal hal yang ghaib. Kafirnya orang yang mengaku mengetahui dan dapat meramalkan hal ghaib. Ini hukum dia terhadap siapa saja yang datang dan mengisytiharkan diri dia tahu. Ketika ditanya, apakah bangsa jin itu mengetahui berita-berita ghaib? Jin ni selalu mengaku sebab dia berada di alam ghaib. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, bangsa jin tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Penduduk langit dan penduduk bumi pun tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala. Bahasa mudah perkara ghaib ni apa? Perkara yang belum berlaku. Dia kata akan berlaku begini. Bacalah firman Allah Ta'ala. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah
Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Maka ketika mana kami, yakni Allah Ta'ala telah tetapkan kematian atas Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang menunjukkan kematiannya itu kepada mereka kecuali rayap yang memakan tongkat. Maka ketika mana Sulaiman alaihissalam telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, tentu mereka tidak tetap dalam seksa yang menghinakan. Surah Sabah surah 34 ayat 14. Jadi Allah bagi contoh tentang jin ni, yang merupakan jin siapa? Tentera-tentera, suruhan Nabi Sulaiman AS dan kerajaannya. Ketika kewafatan Nabi Sulaiman AS, jin pun tak sedar, tak tahu, ya. Sehinggalah tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman AS tu reput dah dan dimakan oleh anak-anak. Barulah Nabi Sulaiman AS tersungkur jatuh, ya. Barulah mereka mengetahui, ya. Dalam keadaan itu, entah sudah berapa hari Nabi Sulaiman AS wafat, mereka tetap taat patuh melakukan kerja-kerja, buat bangunan tinggi, ya, dan sebagainya. Jadi ini bukti yang sangat jelas, bukti yang sangat jelas membatalkan, ya, dakwaan-dakwaan dukun-dukun, bomoh-bomoh tu yang menggunakan hikmat jin, ya, akan kebatilan dakwaan mereka. Siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka ia kafir. Dan siapa saja yang membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka dia juga kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 65. Maka tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah saja. Dan mereka yang mengaku bahawa mereka mengetahui berita ghaib di masa datang, masa akan datang, maka ini termasuk ilmu perdukunan. Ya. Telah sah berita dari Nabi SAW bahawa beliau SAW pernah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah." Sesiapa saja yang mendatangi arraf. Apa makna arraf? Tukar ramal, dukun. Tu. Ya. Lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak diterima selama 40 malam. Dan bentuk ramalan ni macam-macam cara, ya. Dan dia bukan boleh dibuat main-main. Main-main, tengok tangan, tepuk, buka, sikit-sikit dengan masa depan. Itu boleh jatuh kepada apa? Bertanya, maka tak diterima solat 40 malam. 40 malam 40 hari, ya. Sambil berjalan pasar, tengok-tengok ada seorang tu India, ada burung nuri, ada kotak-kotak-kotak, ataupun ada daun teruk 1, 2, 3, 4, 5, 6 atas meja tertutup. Lepas tu saja nak datang, tolong tengok nasib saya macam mana. Main-main je, dia bukan sungguh-sungguh, ya. Lalu dia lepas ekor burung nuri tu, burung jalan pusing, tuk-tuk, lepas tu ambil buka, nasib kamu sekian-sekian masa depan. Asal main-main, ya. Kemudian datang pula itikad, ditambah pula percaya. Dua-dua dia benarkan, apa jadi? Apabila ia membenarkannya, maka sungguh ia telah kafir. Kerana jika ia membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, bererti ia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi, ya, wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala. Ya, baik, ini di antara, ya, beberapa perbahasan penting terkait tentang meramal hal ghaib. Maka jangan sekali-kali jatuh kepadanya. Ya, dan sekarang ada orang yang meramal tentang hari kiamat dengan tanda-tanda tertentu, bahkan berani pula dia memastikan, mentakyinkan, meletakkan umur dunia berbaki berapa, tanda orang itu, tanda peristiwa itu menunjukkan, ya, tak lama lagi dah akan kiamat. Tiba-tiba apa yang mereka sebut itu semua tak berlaku. Tak berlaku.
Ya, mereka mentakyinkan orang itu dan orang ini sebagai tanda kiamat. Sehingga menyebutkan individu itu akan jadi Imam Mahdi yang sedang ditunggu. Ini semuanya adalah kebatilan. Tidak ada kerjaan orang panggil. Ya, berani masuk urusan yang bukan dia, yang memiliki kemampuan otoriti, melainkan ditipu oleh hawa nafsunya dan juga syaitan. Sebab itu Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia ditanya kepada Nabi SAW, Mata sa'ah, bila berlaku kiamat ni ya Rasulullah? Nabi SAW tak jawab soalan. Nabi SAW tanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang kamu buat persiapan? Persiapan apa yang kamu buat untuk menghadapi hari kiamat? Kerana itu yang lebih penting. Itu yang berada dalam tentang apa? Berada dalam lingkungan kemampuan kamu. Ya. Jadi Nabi SAW mengajar tentang soalan yang sepatutnya dan ya, perkara yang hendaknya kamu lakukan. Mengetahui bila kiamat berlaku itu tak penting, kerana ia adalah urusan Allah Ta'ala. Kamu tak ikut campur tangan. Ya, kamu tak ada langsung ya kepentingan di situ. Kepentingan yang ada pada kamu adalah apa? What is your preparation untuk menghadapi hari kiamat? Jangankan preparation untuk hari kiamat, preparation untuk hari mati kamu tu. Itu yang lebih utama, yang kamu sibuk. Sesuatu yang tidak ada kepentingan untuk kamu tu. Kalau kamu tahu hari kiamat, apa yang kamu nak buat? Ya, tu contoh. Lalu jawab lelaki tersebut, ya, iaitu, ya, Allah dan Rasulnya lah yang aku cintai. Aku cinta pada Allah dan Rasul. Apa makna ucapan lelaki tersebut? Maknanya tentunya bila dia cinta pada Allah dan Rasul, dia buat persiapan untuk menjadi hamba yang taat, bertakwa. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi persiapan untuk menghadapi hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, betul kan? Pasti, kita tahu. Kita boleh berbuat. Ya, kita boleh buat persiapan. Tapi bila kiamat, tak ada satu pun yang mengetahuinya. Itu semua berada dalam rahsia dan kekuasaan serta kehendak Allah Ta'ala. Don't waste your time. Betapa banyak orang-orang atas nama agamawan, mereka yang bukan setakat jadi agamawan, mereka jadi dukun. Maka gelaran untuk mereka adalah uskun, ustaz dukun. Ya, filem-filem, cerita-cerita, simbol-simbol, semua jadi hujah dia untuk menetapkan hari kiamat, meramalkan itu dan ini. Ya, sampai filem pun dijadikan dalil. Ya, simbol-simbol pun dijadikan dalil. Orang-orang tertentu dijadikan dalil. Ini semua mensia-siakan usia, mensia-siakan waktu, ya, dan merugikan, melalaikan, menipu manusia-manusia yang mendengar kuliah-kuliah mereka itu. Di Malaysia ada, di Indonesia ada, di mana dunia pun ada orang seperti itu. Ajaib, ramai yang mempercayainya. Padahal telah terbukti ramalan-ramalan yang dia lakukan itu, interpretasi-interpretasi terhadap dalil-dalil itu batil, tersasar. Tapi orang seperti itu diberikan wewenang, berleluasa berceramah kesana kemari, masuk dalam masjid dan surau. Ajaibnya lah manusia di zaman ini. Ya, ajaib. Ini fitnah yang sangat membinasakan. Sebab itu agama mengajar kita bagaimana menghadapi situasi ketika mana datangnya fitnah silih berganti. Dan Nabi SAW telah peringatkan akan datang fitnah itu silih berganti, menyambar-nyambar. Dan inilah zamannya. Bagaimana untuk menapis fitnah-fitnah itu? Tak lain dan tak bukan dengan tapisan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas tafsiran para ulama alim rabbani, para ulama yang bertakwa kepada Allah, yang teliti dan sangat berhati-hati, menyandarkan semuanya kepada tafsiran para ulama salafus salih. Mereka tidak berani-berani memandai-mandai, cuba-cuba untuk menguak tabir ghaibiat, kerana itu bukan urusan. Urusan kamu adalah buat persiapan. Tidak ada gunanya meramalkan sesuatu, kerana ia masih lagi berada pada kategori apa? 50-50. Dan telah terbukti apa yang kamu perbuat itu letih, payah, susah. Semuanya adalah perkara yang tidak berlaku, menyimpang.
Pernah ada satu penceramah tu mengatakan hari Jumaat sekian-sekian, pada tahun sekian-sekian akan berlaku sekian-sekian. Tapi ternyata tak berlaku. Tak berlaku. Ya, penampilan agamawan, berserba berjubah bagai ceramah dengan penuh perasaan, sangat meyakinkan. Ya, bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi betapa berbahayanya orang-orang seperti itu yang datang sebelum. Sebab itu Nabi SAW peringatkan, akan datang 30 orang para pendusta, kazzabun, ya, dajjalun. Belum datang dajjal yang hakiki. Mereka datang bercakap atas nama agama, tapi mereka pendusta. Maka tinggalkan orang-orang seperti itu. Ucapan-ucapan mereka menyihir manusia. Best orator, pandai mereka memanipulasi data dan emosi manusia. Dua perkara. Data yang ada pada mereka itu pandai mereka putar. Ya, padahal hanya pendustaan. Untuk nak apa? Nak match, ya, dengan apa agenda yang mereka inginkan. Sampai jam clock tower tu di bangunan tinggi di depan Masjidil Haram tu pun dia kata tanda Dajjal. Ajaib ke tu? Berbentuk mata Dajjal. Sampai bodoh tahap itu manusia. Jadi dipercayai, diamini oleh orang-orang yang duduk di dalam majlis mereka. Maka orang-orang seperti itu tidakkah pernah mereka mendengar ayat-ayat Quran ini? Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Wahai orang-orang yang berani-berani meramal perkara ghaib, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kepada hukum yang telah Allah tetapkan, iaitu orang-orang yang berani masuk dalam urusan perkara ghaib. Ya, khawatir dijatuhi mereka itu terjatuh dalam kekafiran. Waliyazubillah. Baik, selesai perbahasan tentang aktiviti yang ke-11. Yang jika dilakukan keluar daripada aturan syariat, maka jatuhlah dia ke dalam kekafiran. Maka naklah berhati-hati dalam urusan ini. Peganglah prinsip khususnya tentang perkara tanda-tanda kiamat ini, berpadalah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Imani. Jangan disibukkan dengan, ya, untuk mengetahui tentang tarikh, bila dan sebagainya. Apa yang lebih utama, apakah persiapan yang sedang kita persiapkan. Jangan ditakuti. Ramalan-ramalan ni, satu sisinya adalah menakut-nakutkan manusia sehingga menyebabkan manusia berputus asa. Sehingga menyebabkan manusia melakukan sesuatu yang akhirnya sia-sia. Dia takut sangat tentang keadaan dunia ni. Inflasi lah, berlaku itu inilah. Takut sangat dia. Akhirnya dia lupa persiapan untuk negeri akhirat. Padahal itu yang lebih, yang utama untuk dia usahakan dan habiskan usia dia. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah seterusnya nanti aktiviti yang ke-12, ilmu nujum, astrologi. Berbeza dengan astronomi. Astronomi itu memang ada aturannya. Astrologi adalah perkara untuk meneka-neka. Jadi dia akan membawa kepada apa? Banyaknya pelbagai penipuan terhadap manusia. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.